Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada kali ini dalam perkongsian pendidikan Islam tingkatan 3 dalam bidang akidah. Pelajaran kita pada hari ini bertajuk Beriman kepada Hari Akhirat, pelajaran yang ke-13, muka surat 99. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat? Beriman pada hari akhirat ialah yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Terdapat pelbagai nama bagi hari akhirat ini. Nama lain bagi hari akhirat ialah Yaumul Qiyamah, yang bermaksud hari kiamat. Seperti mana firman Allah dalam surah Maryam ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, yang bermaksud dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan sendirian. Selain itu, nama bagi hari akhirat ialah Yaumuddin, iaitu bermaksud hari pembalasan. Seperti mana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, yang bermaksud dan dialah yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Yaumul Hisab juga adalah nama lain bagi hari akhirat, yang bermaksud hari perhitungan. Firman Allah dalam surah Sad ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab, yang bermaksud sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah akan mendapat azab yang dahsyat kerana mereka melupakan hari perhitungan itu. Banyak lagi nama lain bagi hari akhirat, contohnya Yaumul Ba'si, yang bermaksud hari kebangkitan. Yaumul Khuruj, yang bermaksud hari keluar. Yaumul Fasli, hari keputusan. Yaumul Jam'i, hari perhimpunan. Yaumul Khulud, hari berkekalan. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Dan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Seterusnya kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Pertama, berkaitan dengan pahala dan dosa, iaitu pahala ialah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apakah dosa? Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang yang melanggar larangannya. Yang pertama, Allah dalam surah Ali Imran ayat 11, Kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu biayatina fa'akhazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab, yang bermaksud keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah maha berat azab siksanya. Yang kedua, berkaitan dengan kematian dan alam barzakh. Apakah dimaksudkan dengan kematian? Kematian ialah perpisahan antara roh dan jasad. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Apakah yang dimaksudkan dengan alam barzakh?
Alam barzakh ialah pemisah antara dunia dengan akhirat. Selepas berlaku kematian, roh manusia akan ditempatkan di alam barzakh. Berkaitan dengan alam barzakh ini, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang bermaksud, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Tidak, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh, iaitu alam kubur, sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Seterusnya kita lihat pula perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini ialah tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat dulu tanda kecil kiamat ialah kurangnya bilangan para ulama. Kejahilan berleluasa. Tersebarnya perzinaan dan arak. Banyak dibina bangunan pencakar langit. Amanah yang diberi dikhianati. Banyak berlaku peperangan. Negara Arab dipenuhi sungai dan taman menghijau. Dan akhir sekali, orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Seterusnya kita lihat pula tanda-tanda besar kiamat. Antara tanda-tanda besar kiamat ialah munculnya Imam Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat Islam. Seterusnya, keluar Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyesatkan manusia. Seterusnya, tanda besar kiamat ialah turun Nabi Isa AS yang akan membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Baginda memerintah dunia dengan amannya. Tanda besar kiamat seterusnya ialah keluar Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan dan keganasan di bumi sehinggalah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabak penyakit yang terkena pada tengkuk mereka. Selain daripada itu, tanda besar kiamat ialah matahari terbit dari sebelah barat dan pintu taubat ditutup. Seterusnya, tanda-tanda besar kiamat ialah keluar makhluk dabbatul ard, iaitu binatang yang melata pada waktu duha. Seterusnya, tanda-tanda besar kiamat ialah keluar asap, iaitu ad-dukhan, yang meliputi manusia seluruhnya. Berlaku gempa bumi di timur, di barat dan di semenanjung tanah Arab. Seterusnya, tanda besar kiamat ialah keluar api dari negeri Yaman yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan di Syam. Seterusnya ialah kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Kemusnahan alam ialah kemusnahan seluruh ciptaan Allah yang terdiri daripada langit dan bumi termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Kebangkitan semula ialah kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiup sangkakala kali kedua oleh malaikat Israfil. Seterusnya, perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ialah perhimpunan di mahsyar. Mahsyar ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka. Allah menjelaskan keadaan orang yang diberi suratan amalan di mahsyar. Firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 11 yang bermaksud, kemudian sesiapa yang diberi suratan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dan dia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan penuh sukacita. Dan sesiapa yang diberi suratan amalannya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Seterusnya, perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ialah hisab. Hisab atau perhitungan amalan ialah
Perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan sama ada dari sebelah kanan atau sebelah kiri mengikut amalan masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Yang bermaksud sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, selain itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka. Seterusnya kita lihat pula perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini ialah mizan. Mizan ialah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimbang amalan baik dan amalan buruk manusia. Firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang bermaksud, adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Seterusnya, perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini ialah titian as-sirat. Sirat ialah titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudrabu siratu baina zahrai jahannam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha." Yang bermaksud, dan direntangkan sirat di antara dua belah tebing neraka jahannam, maka aku orang yang pertama bersama dengan umatku menyeberanginya. Seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan syurga dan neraka. Apakah syurga? Syurga ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman dan beramal soleh. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Kita lihat pula nama-nama syurga. Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Darussalam, Darul Khuldi, Darul Muqamah, Darul Muntaqin, Darul Qarar, Maqam Amin. Seterusnya yang berkaitan dengan hari akhirat ini ialah neraka. Neraka ialah tempat yang dipenuhi azab disediakan untuk golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Berikut ialah nama-nama neraka: Jahannam, Al-Lawza, Al-Hutamah, As-Sa'ir, As-Saqar, Al-Jahim, Al-Hawiyah, Narus Samum, Sijjin, dan An-Nar. Seterusnya kita lihat pula apakah kesan beriman kepada hari akhirat. Dari segi akidah, kita dapat meninggalkan maksiat kerana yakin bahawa segala amalan akan dibentangkan dan dihisap pada hari akhirat. Kesan beriman pada hari akhirat dari aspek ibadah pula ialah sentiasa memperbanyakkan amalan soleh kerana yakin bahawa Allah akan menghitung amalan manusia. Dari aspek akhlak Islamiah pula, apabila seseorang itu beriman kepada hari akhirat, ia akan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan supaya mudah melalui titian as-sirat. Selepas mempelajari tajuk beriman pada hari akhirat ini,
Cuba pelajar nyatakan maksud beriman kepada hari akhirat. Kedua, nyatakan dua nama lain bagi hari akhirat. Ketiga, nyatakan maksud pahala dan dosa. Keempat, senaraikan dua tanda kecil dan dua tanda besar kiamat. Dan yang kelima, huraikan dua kesan beriman kepada hari akhirat terhadap kehidupan manusia.